Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Disember bersama saya, Kimbilia Nur Azlan. Bantuan Tunai Rakyat 2023 Fasa 1 diteruskan dengan pembayaran diawalkan pada Januari ini berbanding Mac. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, pembayaran Fasa 1 akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit. Maka jadual Mac itu akan diawalkan supaya mereka perolehi bantuan tunai ini bulan Januari. Jadi fasa ini akan memanfaatkan 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit. RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 bagi yang masih bujang. Kerajaan juga bersetuju memberikan bantuan kas kewangan BKK kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan 1 juta pesara kerajaan. Beliau juga mengumumkan untuk meneruskan pemberian kenaikan gaji tahunan KGT tambahan KAS 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Ada diumumkan tentang kenaikan gaji tahunan tambahan KAS 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Kita setuju untuk teruskan dengan bantuan khas kewangan ini kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350. Dalam masa yang sama, beliau menyatakan kerajaan juga bersetuju untuk menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegur ahli-ahli parlimen supaya menjaga adab semasa persidangan Dewan Rakyat. Beliau berkata, ahli parlimen seharusnya sentiasa menjaga kemuliaan Dewan Rakyat dan tidak membiarkan rakyat mentertawakan mereka. Kita tahu sidang parlimen ini ditonton, kita boleh berbeza pendapat, boleh bertengkar, tetapi harus jaga kemuliaan Dewan ini dan tidak keterlaluan, kerana ini akan ditertawakan oleh rakyat dan melihat seluruh Dewan ini menjadi gelanggang seperti mana disebut dalam sosial media sirkus. Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini memfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ia berhubung dakwaan bahawa dia menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Peguam Utama Anwar Sangkara Nair mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa writ saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Sebelum ini pada 7 Disember, Anwar mengeluarkan surat tuntutan yang memberi Muhyiddin tempoh 3 hari untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat. Ia berkenaan dengan dakwaan di media sosial dan menarik balik video TikTok berkenaan dakwaan itu serta membuat aku janji bertulis untuk tidak lagi mengulanginya. Surat tuntutan Ahli Parlimen Tambun itu adalah berkenaan kenyataan Ahli Parlimen Paguh tersebut yang dikatakan dibuat ketika ceramah Grand Final PN menjelang pilihan raya di Padang Serai pada 5 Disember lalu. Pada 7 Disember, Pejabat Menteri Besar Selangor menyangkal dakwaan Muhyiddin dan sebaliknya mendedahkan bahawa Anwar hanya dibayar simbolik RM1 setahun sebagai penasihat. Menurut Anwar, dakwaan itu sebagai fitnah, palsu dan mempelekehkan dirinya serta dibuat dengan niat jahat. Sehubungan itu, Anwar menuntut daripada Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi pampasan dan ganti rugi teladan. Hebat tak hebat bapa aku? Orang ni nak tolong dah. Yalah tu. Sembang apa tadi? Bersungguh. Kita pasal bapak suka tolong orang. Nasib baik ada mengingatkan.
Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Parti Pejuang Tanah Air Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan mengumumkan peletakan jawatannya berkuat kuasa serta-merta. Menurutnya, peletakan jawatan itu dibuat selepas peletakan jawatan bekas pengurusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad. Katanya perjuangan bersama parti itu tidak lagi relevan memandangkan pejuang telah menerima peletakan jawatan pengerusinya Dr. Mahathir. Pada masa yang sama, Khairuddin juga mengumumkan peletakan jawatan sebagai Ahli Majlis Eksekutif Pejuang MEP Pusat berkuat kuasa serta-merta dan pembubaran Ahli Jawatan Kuasa Majlis Pimpinan Negeri MPN Wilayah Persekutuan. Jelas belia keputusan itu dibuat tanpa dipengaruhi mana-mana pihak selepas mesyuarat MPN Wilayah Persekutuan pada 9 malam semalam. Sementara itu, tanpa menghuraikan lanjut, Khairuddin juga berkata dia telah hilang keyakinan terhadap kepimpinan Presiden Mukhriz Mahathir yang juga anak Dr. Mahathir. Pejuang dan rakan Gabungan Gerakan Tanah Air GTA kalah teruk dalam pilihan raya umum yang lalu. Semua calon mereka kecundang, malah Dr. Mahathir dan Mukhriz sendiri hilang wang pertaruhan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil hari ini memberi amaran tentang langkah diambil Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Fahmi mendakwa Hamzah cuba melakukan penipuan kepada orang awam. Kenyataan itu dibuat susulan ucapan Ahli Parlimen Larut itu semalam yang mengaitkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan aktiviti homoseks yang laporan suatu media asing. Dalam ucapannya semalam, Hamzah memetik laporan berita Itali yang dikenali sebagai Agenzia Nova. Menerusi ciapan di Twitter hari ini, Fahmi berkata dia menyangka Hamzah mengaitkan Anwar dengan tuduhan tersebut dengan memetik laporan agensi berita yang dikenali seperti BBC atau New York Times. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu juga menyertakan laporan Reuters Institute for the Study of Journalism yang menyenaraikan laman sesawan berita yang paling banyak dibaca rakyat Itali. Dalam ciapan berasingan, Fahmi turut melampirkan tangkap layar perbualannya bersama seseorang yang tidak didedahkan identitinya melalui aplikasi WhatsApp. Orang yang tidak dinamakan itu mendakwa mereka sendiri tidak pernah mendengar tentang portal berkenaan walaupun sudah berada di Itali selama 33 tahun. Semalam Hamzah mendesak Anwar agar menyaman agensi berita berkenaan kerana mengaitkan Ahli Parlimen Tambun berkenaan dengan amalan homoseksual. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis telah dimasukkan ke hospital. Jabatan itu berkata dia dibawa ke Hospital Selayang pada pukul 6 petang kerana mengalami keletihan dan strok ringan. Nur Azam sebelum dimasukkan ke hospital telah menelia operasi mencari dan menyelamat di tempat kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Jabatan itu menerusi satu kenyataan memaklumkan operasi mencari mangsa tanah runtuh yang belum ditemui tetap dijalankan seperti biasa. Katanya semua pihak diharapkan agar mendoakan agar kesihatan Nur Azam kembali pulih. Tanah runtuh pada Jumaat melanda tapak perkemahan di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Gotong Jaya di Batang Kali. Pasukan penyelamat masih mencari 9 mangsa yang masih belum ditemui. Setakat ini 61 orang telah diselamatkan. Bagaimanapun 24 orang lagi maut menjadikannya tanah runtuh ketiga paling teruk direkodkan di Malaysia. Awal pagi semalam Nur Azam dipetik berkata 130 pegawai dan anggota telah ditempatkan secara bergilir-gilir untuk menyertai pencarian yang kini memasuki hari kelima. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.